Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Arena. Nadi Sukan Malaysia hari ini adalah edisi yang cukup istimewa untuk Harimau Malaya. Ya, Betul tak, Ed? Betul, hari ini dalam sejarah sebenarnya. Betul tu. Sebab tahun 2010 adalah tahun yang mampu memberi sekilas senyuman kepada peminat bola sepak tanah air. Ini apabila skuad Harimau Malaya berjaya merangkul Piala Suzuki AFF buat kali pertama dalam sejarah kejohanan. Mencetuskan fenomena luar biasa di kalangan peminat. Skuad emas 2010 terpahat dalam sejarah bola sepak negara. Ikuti bingkisan istimewa yang disediakan wartawan Zulhimi Zana Azam sempena genap 10 tahun kejayaan bersejarah itu hari ini. Umum mengetahui skuad negara bermula buruk dalam kempen Piala Suzuki AFF 2010. Anak buah Datuk K. Raja Gobal yang tidak diberi sebarang harapan oleh peminat bola sepak tanah air dibelasah 1-5 menentang Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta dalam aksi pertama peringkat kumpulan. Apabila pada perlawanan pertama kita kalah dengan kekalahan jumlah jaringan yang besar, memang agak down lah. Memang sebagai seorang pemain, memang kita nakkan perlawanan itu semula untuk membalas dendam keputusan 5-1 tu. Namun skuad negara berjaya melakar kebangkitan dengan mengikat Thailand 0-0 sebelum mengatasi Laos 5-1 untuk layak ke separuh akhir. Suratan atau kebetulan pertukaran jersey yang dilakukan oleh skuad negara dari kuning ke biru tanpa satu tuah kepada mereka. Coach ada kata macam kita pakai jersey kuning ni first game dia kalah 5-1. Jadi coach kata tak apalah, kita tukar untuk second game, which is second game kita kena patut pakai kuning juga. Dan coach kata tak apa, kita pakai warna biru dan mungkin biru akan bagi kita luck. Skuad negara kemudian meneruskan momentum dengan menyingkirkan Vietnam aggregate 2-0 di separuh akhir. Tapi apa yang berlaku sebelum itu masih ramai yang tidak tahu. Saya sebenarnya mengalami kecederaan pada latihan. Tak salah saya calf, dan saya terpaksa direhatkan dan tidak dapat bermain ketika menentang Laos. Perlawanan pertama saya tak main. Untuk first game kita kalah 5-1 tu, saya tak main. Dan second game, coach beritahu, ready, awak kena main second game. Kalau kalah, confirm balik. Lepas tu satu. Kalau kalah teruk lagi, confirm lagi teruk kena. Jadi memang kita orang player ada buat postmortem jugalah, bincang untuk pasukan ni untuk next game. Kemuncaknya skuad negara menewaskan Indonesia 3-0 pada aksi final di hadapan 85,000 penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil. Memastikan piala dalam genggaman, skuad negara terpaksa menaiki Barakuda ke Gelora Bung Karno untuk mengharungi final kedua. Tewas 1-2, skuad negara bagaimanapun berjaya muncul juara dengan agregat 4-2 dan lebih manis, Safi muncul penjaring terbanyak dengan 5 gol. Dalam sedar tak sedar, dah 10 tahun pasukan kita lah memenangi Piala AFF. Dan perasaan tu memang tak dapat digambarkan. Sampai sekarang pasukan negara kita tidak boleh mengulangi kejayaan tu lah. Dan itu perasaan yang masih segar dalam ingatan saya lah. Kalau kita nak kata macam dah viral lah. Selepas 2010 ni saya pun bangga lah. Selepas 2010 tu semua orang dah start pakai jersey Malaysia. Pergi mana-mana, even diorang pergi shopping mall pun diorang akan pakai jersey Malaysia. Itu satu memang kebanggaan lah bagi saya bila sekarang ni rakyat dah mula support tim negara. Tanggal 29 Disember 2020 genap 10 tahun kejayaan skuad Harimau Malaya dalam Piala Suzuki AFF dan sudah pasti kita mengharapkan penantian 10 tahun itu mampu diliraikan untuk edisi seterusnya tahun depan. 10 tahun, satu jangka masa yang lama, dan saya ingin melihat generasi-generasi sekarang merasa betapa gembira, betapa hebatnya, walaupun itu hanya sekadar Piala AFF, tapi itu bagaikan sebagai seorang pemain, itu bagaikan Piala Dunia Asia Tenggara kita dapat merangkul.
Oh, best lah laporan Betul tadi tu. kan. Okey, kita throwback laluan Malaysia sebelum menjadi juara Piala AFF 2010 di peringkat kumpulan Indonesia lebih menyerlah sekaligus unggul di tangga teratas. Namun, di separuh akhir Malaysia berjaya mengatasi Vietnam dalam 2 aksi timbal balik. Dan di final pula yang sungguh epik, Malaysia berdepan setera utama Indonesia dan menang final pertama 3-0. Namun Indonesia bangkit di aksi kedua dan menang 2-1 tetapi agregat tak cukup untuk atasi Malaysia. Ia perasaan yang tidak pernah saya rasai dalam tempoh 10 tahun ini. Reaksi bekas pendali negara Datuk Seri Raji Gopal menggambarkan segala-galanya. Betapa Piala Suzuki AFF 2010 memberi makna yang cukup besar dalam karier pengendali ini. Belum ada mana-mana jurulatih lagi yang bawa skuad negara mampu untuk mengulangi kejayaan 10 tahun lepas. Your comment. Perasaan itu susah nak cakap masih sampai hari inilah. Kadang-kadang orang tanya soalan pasal Piala AFF ini. Saya fikir ini suasana itu pada masa itu takkan dapat lagi lah kita punya feeling, kita punya excitement dan suatu excitement kepada seluruh rakyat semua daripada semua warga negara Malaysia. Menteri-menteri ataupun ahli politik yang mungkin berbeza dari segi pemahaman, mereka bersatu memberikan sokongan. Itu adalah sesuatu yang cukup manis dan cukup susah untuk kita lihat di mana-mana, Datuk. Ya, itulah boleh katakan berjalan dalam kepala saya, minda saya apabila saya lihat tak boleh katakan saya tak lihat suasana macam itu. Seluruh rakyat tak kira siapa pun bersatu padu, united together. Dan pada masa itu di Bukit Jalil masih saya boleh ingat bendera Malaysia ni, rasa perasaan itu macam-macam, emosi, macam nak nangis. Penolong Datuk ketika 2010, Coach Tan Cheng Ho sekarang ni sedang membawa pasukan kebangsaan. So mungkin Datuk boleh luahkan harapan untuk melihat. Mungkin Malaysia akan jadi pilihan, walaupun kita tahu tiap-tiap kali yang memberi cabaran kepada pasukan Malaysia, kemungkinan 3 pasukan iaitu Indonesia, Vietnam dengan Thailand. Kalau kita dah tunjuk, pasukan Malaysia dah tunjuk bahawa dia boleh kalahkan pasukan tersebut pada tahun ini dan keyakinan akan bertambah dan pemain yang sekarang apa yang Tan Cheng Ho ada, saya harap satu kejayaan yang akan berlaku oleh Tan Cheng Ho lah. Itulah harapan saya kerana dia adalah satu jurulatih yang baik, yang ikhlas dan itulah harapan saya. Dan edisi ini turut menyaksikan Safi Salim merangkul Golden Boot setelah menyumbang 5 gol di kempen ini. Wow, dan apa yang lagi menarik ialah Indonesia mencatat 6 kemenangan di kempen ini tetapi Malaysia hanya menang 3 kali berjaya dinobatkan selaku juara. Itulah istimewanya tentang bola sepak. Anything can happen. You boleh menang banyak kali pun tapi juara orang lain. Itu yang orang kata bola tu bulat. Bulat. Yang penting siapa yang menang pada penghujungnya. Malaysia. Dan memang banyaklah kenangan indah bila kita sembang dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan seperjuangan juga. Semua berkongsi kenangan yang berbeza. Dan untuk kita nak tahu lagi pengalaman dan juga memori untuk kejayaan Piala Suzuki AFF, kita bersama dengan Otai Bola Sepak lah. Siapa lagi kalau bukan Zainal Abidin Raub ataupun ZAR. Tadi ZZA kan Zainal Azam. Ini Zainal Abidin Raub. Baik. Zainal, boleh kongsi tak memori ketika Malaysia dinobatkan juara, pengalaman you di situ atau apa-apalah yang kita di luar sini kita semua tak tahu. Pertama kalinya, terima kasih akhirnya dapat muncul di sini selepas kami dan juga saya di sini bermusafir agak lama di Stadium Titi Wangsa. Dan yang kedua, pembetulan sedikit, ZA itu saya tak nak kacau juara TikTok.
Saya kena tambah depan tu Haji Zar. Baru betul. Alright. Berkenaan dengan kejayaan 10 tahun yang lalu, apabila undian dikeluarkan, saya ada mengatakan kepada tim bimbingan Datuk K. Raja Gopal ketika itu, to become the best, you have to be the best. Dan mereka betul-betul telah membuktikan bahawa mereka the best di ASEAN pada tahun tersebut. Berpunca sebenarnya kalau kita imbas kembali daripada setahun dua sebelum itu apabila mereka telah berjaya untuk merangkul pingat emas di Sukan C. Ingat tak? Betul. Bertitik tolak daripada situ. Ya. Barulah kita berjaya untuk kekalkan tim dengan dikuatkan oleh Safi Sali dan juga senior-senior yang lain untuk kita muncul sebagai juara dalam Piala Suzuki buat kali yang pertama. Dah beberapa kali kita mencuba untuk muncul sebagai juara, bermain dalam final seperti pada tahun 1996 apabila kita kalah kepada Thailand 1-0 di Singapura, tapi kita lepas tu cuba sampailah tahun 2010 barulah kita berjaya muncul sebagai juara. Daripada situ juga kalau kita ingat, kita nampak kemunculan penyokong-penyokong yang digelar sebagai Ekor Harimau terus sampai ke sekarang untuk mereka menyokong pasukan kebangsaan. Kita sebenarnya tidak mahu ekor tu pendek. Kita nak makin panjang supaya lebih ramai lagi penyokong untuk terus bersama dengan pasukan negara kita, pasukan kebangsaan kita, tak kira ups and down ataupun kalah dan juga menang. Begitulah prinsip yang patut kita sematkan di kalangan penyokong-penyokong bola sepak Malaysia terhadap pasukan kebangsaan kita, Ed dan juga Su dan juga Ed. Yang mana satu betul lah. Mana-mana pun boleh Haji Zaf. Tapi kita bercakap tentang ekor harimau Malaya tadi ekor harimau tu. Itu sebenarnya adalah salah satu daripada fenomena yang boleh kita ingat daripada 2010. Mungkin Haji Zaf boleh kongsikan lagi fenomena-fenomena lain. Macam tadi Mahali Jaswili kata sejak 2010 apa yang dia boleh nampak, begitu ramai orang yang bangga pakai jersey Malaysia. Sebelum tu nampak macam jarang-jarang lah, tapi lepas tu ramai. Apa lagi fenomena-fenomena lain yang mungkin Haji Zaf boleh kongsikan selepas kejayaan 2010 tu? Okey, selepas daripada itu juga kalau kita dapat lihat bahawa kita telah berupaya untuk menarik lebih banyak lagi pasukan-pasukan yang berada di ranking yang atas untuk bermain menentang pasukan negara. Betul kita kalah tak apa, tapi at least kita dapat bermain dengan mereka dan kita dapat timba pengalaman dengan pasukan-pasukan yang berada di pada ranking yang tertinggi. InsyaAllah satu hari nanti kita betul-betul boleh dapat kalahkan mereka. Dulu kita memang budak-budak kan Jepun dengan Korea ni. Tapi sekarang mereka dah jauh ketinggalan. Kalau kita dapat menunjukkan peningkatan yang makin tinggi, sudah pasti mereka juga nak cuba nasib dengan kita. Mana tahu dengan ada player-player yang kita miliki sekarang ditambah dengan semangat yang begitu tinggi, mungkin kita boleh beat mereka. Cuma sekarang ni terjejasnya persiapan dan juga momentum pasukan kebangsaan ini adalah akibat daripada break yang begitu panjang, akibat pandemik. Sekarang ni nak start balik, nak mula balik bukan mudah tau. Ini bukan macam KTF1, terus laju je. Tidak, mereka nak kena dapatkan step by step. Baru boleh mereka dapat kembali untuk satu momentum seperti pusingan kelayakan ASEAN dan juga Piala Dunia yang lalu. Untuk kita sekarang ini, next yang kita nak tentang adalah seperti Thailand, Vietnam dan juga Emirat Arab Bersatu ni. Kita perlu fokus ke situ dengan pasukan kebangsaan kita. Baik, keyword dia kat sini adalah fokus untuk kembali bangkit dan bersabar untuk bangkit. Ya, terima kasih Haji Zainal Abidin Raub. Dan selamat berjuang untuk STL. Yes, kita akan dengar lagi suara Haji Zah untuk STL, saingan kita akan STL. libas lagi kejap lagi. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Ada banyak lagi kita nak kongsikan untuk kenangan memori AFF ni, Ed. Kali terakhir kan Malaysia hampir menjadi juara pada 2018. Yang turut menyaksikan hanya 2010 lah Su adalah edisi Harimau Melaya dinobatkan juara. Yes, dengan peningkatan prestasi daripada Thailand dan juga Vietnam, memang sukar untuk Malaysia meraih kejayaan 10 tahun lalu dan diharapkan edisi 2021 akan memihak skuad negara.